Baru kita bincang mana perkara ataupun tata cara mengambil wuduk yang sempurna. Baik, kita akan sambung ketiga daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama kita dah bincang, iaitu keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, kubul ataupun dubur. Itu yang pertama, mudah saja. Asalkan keluar sesuatu, sama ada jalan depan kubul ataupun kita jalan depan yang kubul, iaitu zakar ataupun faraj. Ataupun lubang yang kedua yang batalkan wuduk ialah keluar melalui dubur. Syai' ataupun sesuatu telah kita bincang. Yang kata ciri-ciri sesuatu itu sama ada pejal, sama ada asap ataupun juga suara. Itu kita bincang termasuk dalam sesuatu. Yang kedua, perkara batal wuduk yang kedua ialah sentuh. Dipanggil sentuh umum. Asalkan sentuh kulit, tak kira di mana. Asalkan kulit, dipanggil sentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang harus berkahwin, yang boleh berkahwin, bukan mahram. Kalau sentuh mahram tak batal wuduk. Dan umur perempuan dan lelaki yang kita sentuh itu, iaitu pada umur pertengahan nafsu, iaitu 7 tahun ke atas, batal wuduk. Juga kita dah bincang yang kata sentuh tu apa dia. Yang keduanya kulit. Kita tahu kulit ataupun pada makna kulit. Sentuh di mana saja asalkan kulit. Sentuh di kepala ke, di badan, di kaki, di mana saja asalkan kulit. Dan orang yang kita sentuh itu pula boleh berkahwin, maka batal wuduk. Baik, yang ketiga pula, sentuh juga tetapi dia lebih spesifik ataupun dipanggil sentuh yang khas. Sentuhan yang lebih spesifik kepada alat kelamin, iaitu zakar, faraj dan dubur. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketiganya daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur anak Adam. Halaqah dubur anak Adam. Sentuh tu pula qaid dia, yakni cara sentuh itu dengan tapak tangan. Dia bukan sentuh semua tempat bersentuh dengan zakar atau wuduk, tidak, dia khas. Yang kata sentuh batal wuduk ini, ingat kata kunci dia, sentuh zakar, faraj ataupun halaqah dubur. Khas, bukan sentuh tempat lain. Sentuh tu pula cara dia dengan tapak tangan dan juga perut anak jari. Itu dia punya syarat yang membatalkan wuduk. Baik, pertama kita tengok satu persatu dia punya pendetailan berkaitan dengan kata kunci. Yang pertama dia kena sentuh. Sentuh ni apa dia? Sentuh ni bertemu sesuatu dengan sesuatu. Dia mesti bertemu kulit dengan kulit zakar. Kalau bertemu kain dengan zakar, tidak dinamakan sentuh. Kita pakai sapu tangan. Sentuh zakar kita sendiri. Sentuh zakar dalam kain, tak batal wuduk. Dia duduk bimbang. Selalu dah kita duduk buat. Nak parking bagi boleh elok, tuan-tuan. Duduk tu kena parking elok. Cara menjaga kesihatan prostat. Parking tu elok. Pastikan alat kelamin kita diparking elok. Jangan tak betul parking dia. 1 jam tak betul parking, bahaya. Maka nak betulkan parking dia tu, kena sentuh dengan kain. Itu tak batal wuduk. Jangan kata, tak boleh sentuh ni. Nak patut biarlah dia duduk tak betul pun. Yang kata sentuh, kena faham. Kulit bertemu kulit. Mana sentuh? Masum dia panggil bahasa Arab. Kalau tangan bertemu kain, tak dinamakan sentuh. Walaupun dalam kain tu adalah, walaupun dalam kain tu zakar, maka tak dinamakan sentuh. Dia kena kulit kita bertemu kulit. Itu dia panggil sentuh. Baik, yang kedua, poin yang kedua, dia ada 3 kata kunci. Sentuh, yang keduanya alat, iaitu zakar, faraj dan halaqah dubur. Yang ketiganya, iaitu cara sentuh, mesti dengan tapak tangan dan perut anak jari.
Kita detail satu persatu. Yang kedua, sentuh pertama settle. Yang kedua apa dia? Yang kedua ni kena sentuh apa? Kena sentuh 3 benda. Baru batal wuduk. Zakar, yang keduanya faraj, yang ketiga halaqah dubur. Ini yang kata sentuh yang batal wuduk, yang spesifik, yang sentuh yang khas. Bukan kulit dengan kulit, tidak. Ini sentuh zakar. Apa maksud sentuh zakar? Sentuh keselian ke semua zakar. Kena tahu zakar. Bermula daripada hujung kepala dia sampai umbi dia, batal. Kena kenal zakar. Walaupun dipotong, tinggal umbi je. Potong tu pun sama potong. Macam kita potong kelapa tu. Kan potong pokok kelapa ni, dia punya ni di umbi, bawah sekali tu. Kita pun pakai mesin tu, bukan kata gaji, mesin tu sama dengan tanah. Tu dia panggil umbi. Sama dengan tanah. Kita tak nak bagi tersempok, tersaduk, tersepok kan. Sama dengan tanah. Tu dia panggil umbi. Begitu juga zakar. Contohlah, operate. Geng-geng maknyah tuan-tuan, dia pergi operate luar negara. Dia potong sama, tengah tu dia tebuk. Tebuk lubang farah. Pandai dia. Tak apa hari mati. Jadi, adakah batal wuduk kita sentuh dia punya umbi dia? Termasuk zakar juga. Mula daripada kepala sampai umbi dia, zakar. Tak boleh sentuh walaupun dah dipotong tempat itu. Kerana itu dipanggil zakar, umbi zakar. Baik. Yang kedua, faraj. Dan yang ketiganya, halaqah dubur. Kemudian kita buat kesimpulan. Kita kenal satu persatu dulu. Faraj pula tuan-tuan. Faraj ni payah kita nak kenal. Boleh sebut saja. Kalau zakar, kita sentuh semua tempat asalkan nama zakar, batal wuduk. Kena beza ni, zakar dengan faraj, dia beza. Tu ulang banyak kali, dia beza. Dia beza di mana? Di tempat sentuh. Kalau zakar, ke semua zakar tuan-tuan, sentuh batal wuduk. Dia berbeza dengan faraj. Farah bukan semua farah batal wuduk. Dia ada tempat eksklusif. Tu kena tahu tu. Memang kita confirm tak tahu. Kita pengetahuan am sahaja. Praktikal kena tanya game farah lah. Kita bukan ada farah. Ini pengetahuan umum saja kita. Orang lelaki kena tahu jugalah umumnya. Tempat mana batal wuduk. Ini untuk orang perempuan. Baik. Yang kedua iaitu faraj. Faraj ni tempat yang batal wuduk, sentuh faraj. Sentuh tempat mana? Iaitu tempat khasnya di mana? Spesifik tempat tu di mana? Iaitu kalaulah dia berdiri, tempat itu dia tutup sama. Kalau dia duduk, maka tempat itu dia terbuka. Tempat terbuka ketika duduk, tak boleh sentuh, batal wuduk. Kalau dia berdiri, sentuh, tak apa, tak batal wuduk. Baji angguk-angguk tu tanda faham lah tu. Orang lama dia mudah faham. Ni macam ni geng Y ni dia tak tahu apa. Itu secara umumnya. Jangan tanya lebih lagi lah. Jadi saya ulang balik. Secara umum saja kita sebut. Tempat mana yang batal wuduk faraj? Kalaulah dia berdiri, tempat ini dia tertutup sama. Sama saja. Dia berdiri. Kalau dia duduk, maka tempat ini terbuka. Jangan sentuh di tempat yang terbuka tu, batal wuduk. Tu, habis settle. Yang ketiga pula, kita tengok satu persatu baru kita buat kesimpulan. Yang ketiga, sentuh halaqah dubur. Faraj dah settle, faraj dah settle, zakar dah settle, faraj dah halaqah dubur. Di tiga ni yang batal wuduk. Sentuh tangan. Sentuh ni, sentuh apa? Sentuh tiga ni sentuh dengan tapak tangan dan perut anak jari. Baik. Halaqah dubur ni di mana? Halaqah dubur ni tuan-tuan, bahasa kita mudah. Halaqah dubur ni kalau makna terjemahan dia ni ialah halaqah dubur, tempat keliling lubur. Tu makna asalnya. Apa maksud dia? Maksud dia nya dipanggil
Orang kita panggil umum, orang kita panggil lubang dubur, umum. Lubang dubur, itu umum. Di mana lubang dubur tu? Tu kita kena kenal. Memanglah halaqah dubur, terjemahan bahasa kita, dia panggil lubang dubur. Lubang jubur. Lubang jubur. Itu ikut versi lah. Kalau Kedah dalam sikit. Kelantan dia di atas sikit, jubur. Kedah, jubur. Dia dalam sikit. Dia punya makhraj dia. Kita standard KL, dubur. Standard KL kata. Neutral, dubur. Lembut aja orang KL. Jangan bagi orang Kedah sebut. Geng Kedah sebut, dia tekan. Dia tak ada sebut slow-slow. Dia kena intonasi dia apa? Jumuk. Dia ada intonasi dia. Saya dulu duduk belajar di Kedah. Saya mula-mula terkejut geng-geng dia sebut. Hai, basuh elok-elok ni. Bagi clear lepas jumuk. Dia hampakkan anak dia. Bagi basuh elok-elok sikit. Bagi clear betul lepas jumuk. Kita bunyi, dalam makhraj dia. Baik. Mana sebenarnya lubang jubur yang batal wuduk sentuh tangan dengan lubang ni? Iaitu mudah tuan-puan, sama juga konsep dia. Tempat lubang jubur ni apabila kita berdiri dia tertutup. Betul orang tanya siapa yang basuh berok belum diri? Tak ada. Tak basuh berok belum diri tuan-puan. Basuh kecil yang belum diri. Hari ni tuan-puan kalau pergi RNR, hanya tempat gantung tu tempat kencing saja. Ada orang buat tempat gantung tempat berok? Tak ada lagi. Berok semua kena duduk. Mudah dia nak basuh. Sebab apabila kita duduk, tempat ini dia terbuka. Lubang exhaust kita dia terbuka. Mudah faham. Lubang exhaust dia terbuka. Jadi tempat mana batal wuduk? Tempat wajib kita basuh ketika kita qada hajat. Qada hajat ni tuan-tuan, kita basuh tempat mana? Ada basuh papan punggung? Pun tak basuh papan punggung. Ni papan punggung kita. Tak basuh. Ni basuh nak bagi sempurna saja. Basuh ni dalam tu. Nanti kita akan belajar akan datang. Tajuk khusus dia, tata cara bersuci. Ada step pertama, step kedua, step ketiga. 3 langkah bersuci. 3 langkah cara nak basuh berok. Ada langkah juga. Bukan langkah masuk tanah tu. Cara bersuci najis pun ada. Ada step dia. Jadi tempat tu batal wuduk kalau sentuh. Adapun sentuh papan punggung tak batal wuduk. Sentuh papan punggung tak batal wuduk. Sentuh tepi tu, tepi apa namanya, gelang-gelang tu, tepi lubang tu tak batal wuduk. Jangan sentuh lubang. Walaupun lubang tu bibir, batal wuduk. Yang kata ustaz tak dalam pun bibir saja, tak kira bibir ke dalam, batal wuduk asalkan lubang. Ada setengah orang dia kata sentuh tepi saja. Tepi tak kena lubang tak apa. Tak batal wuduk. Baik, settle tuan-tuan. 3 benda kita dah tahu dah. Sentuh ni tuan-tuan, 3 benda ni ataupun kita panggil sentuh faraz, sentuh zakar, sentuh faraz, sentuh halaqah dubur. Sentuh ni asalkan nama zakar. Walaupun zakar dan farah ini telah terpotong daripada badan. Ini beza dengan kita bincang syarat perkara batal yang kedua. Perkara batal kedua, jangan confuse, jangan terkeliru. Perkara batal yang kedua, sentuh kulit. Kalau juzuk anggota tu dah bercerai daripada badan, tangan dah terpotong, kaki dah terpotong. Penyakit keciman ni, potong kaki, usul buat balik kaki. Tiba-tiba tersentuh kaki perempuan, tak batal wuduk. Kenapa? Kerana syarat yang kata batal wuduk, anggota ataupun kulit yang berada di badan kita. Dia beza dengan zakar. Ini jangan samakan dengan zakar. Zakar ni, sentuh zakar, sentuh faraz, walaupun zakar dan faraz telah terpotong daripada badan. Potong zakar, lempar tahu tepi jalan. Kita berjalan nak pergi surau, ada wuduk? Tak ada wuduk, tak apalah. Ada wuduk, tengok kenapa lah alat yang punya mahalnya dia tepi jalan je. Kita pun kutip. Kutip zakar. Tak pakai glove lah. Pakai glove. Buat apa dia kata zakar? Dia tak tahu. Pegang zakar tak boleh batal wuduk. Pegang zakar. Ada setengah orang tuan-puan, dia faham zakar dia, zakar orang je batal wuduk. Zakar dia tak batal. Tak, asalkan zakar. Sama ada zakar tu diri sendiri, zakar tu orang lain, ataupun sama ada orang lain tu usianya baby, tak kira. Tu. Tapi kalau bab sentuh kulit, dia lain. Dia tengok,
Orang yang boleh berkahwin, lepas tu dia tengok usia pula 7 tahun ke atas baru batal. Zakar tidak. Dia khas zakar ni. Walaupun zakat tu dah terpotong, batal wudu asalkan, ada dobit dia, asalkan rupa zakar, batal wudu. Selagi mana boleh dipanggil zakar, batal wudu. Tapi kalau dah terpotong, tak nama zakar, tak boleh panggil zakar. Kenapa? Kalau potong 2, tuan-tuan, ada panggil zakar lagi tak? Panggil zakar lagi, potong 2. Kalaulah dia potong kecil-kecil, paling mudahnya tuan-tuan, blend terus. Marah punya hangat hati. Dahlah potong. Marah sangat. Ni cek penyakit ni. Dia pun dalam blender. Keluar isi saja. Adakah batal wudu? Sentuh isi, tak batal wudu. Kenapa? Kerana tidak lagi dinamakan zakat. Itu dia punya dhabit dia. Mudah orang tanya. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau terpotong fahamlah batal wudu. Dan kalau potong 2, batal wudu tak potong 2. Dia tanya soalan pelik-pelik. Kena tahu catatan itu. Kalau potong 2 nama zakat tak? Nama zakat batal wudu. Sehingga dia potong kecil sehingga tak nama zakat dah. Nama daging. Daging apa tak tahulah. Kalau dia tahu ni daging zakat, tetap tak batal wudu. Kenapa? Kerana dah hilang rupa zakat. Baik, settle. Satu lagi, kita faham pegang zakar faraj, walaupun sudah terpotong, asalkan nama zakat dan faraj. Maka selain daripada zakat dan faraj, tak batal wudu. Apa dia? Biasanya orang confuse. Pegang telur. Kadang-kadang orang kata tak boleh pegang telur. Batal wudu. Zakar saja. Tu jangan terkeliru. Pegang telur tak batal wudu walaupun telur tak terpotong. Telur duduk dalam sarang lagi. Hak terpotong dia kata boleh jadi tak batal. Dah duduk dalam sarang pun tak batal. Kenapa? Tu telur. Hak batal zakar. Jangan hak borong sekali. Zakar pun batal, telur pun batal. Faham pakai borong. Ni dia pakai ni tuan. Dia pakai jawab dengan otak dia. Batal wudu tak pakai telur. Batal lah kok. Kenapa pula batal? Zakar batal. Dia pakai jawab ikut dam dia. Maka sistem syariat dia ada orang panggil peraturan yang telah diperuntukkan. Tak perlu fikir. Kerana benda ni telah dibukukan, dimodulkan undang-undang ini. Tu kena ambil tahu saja. Settle. Baik, last sekali, poin yang terakhir. Apa dia poin yang terakhir? Iaitu cara sentuh. Poin yang pertama, sentuh kita dah faham. Yang kedua, zakar, farah dan akar dubur. Yang ketiganya, cara sentuh tu apa dia? Sentuh dengan tapak tangan. Dan yang kedua, perut anak jari. 2 tempat ini batal wudu. Sentuh 2 tempat ini dengan khas zakar tadi, batal wudu. Cara sentuh macam mana? Cara sentuh 2 tempat. Tapak tangan. Ni. Dan yang kedua apa? Yang kedua perut anak jari. Ni kan jari. Kalau tapak ni saja. Ni dia panggil perut anak jari. Spesifik. Kalau umum, setengah kitab dia umum. Termasuk dia panggil tapak tangan. Ini pun termasuk tapak tangan. Tapi ada setengah kitab dia spesifik. Tapak ini saja. Adapun ini dia panggil perut anak jari. Maka tempat yang batal wudu, tapak dan perut anak jari ni. Tak boleh sentuh zakar macam ni. Tak boleh. Kenapa? Kerana batal wudu. Cara sentuh, dengar tu dia panggil qaid ataupun taswir cara dia. Cara sentuh iaitu dengan tapak dan perut anak jari. Kesimpulan apa tu yang kita faham? Batal 2, tak batal 3 tempat tak batal. Tu mana tak batal? Tak batal bukan sentuh kulit, sentuh zakar. Tak batalnya ialah tuan-puan, jangan kita faham tangan umum, tidak. Tangan itu ialah tapak tangan, bukan tangan umum. Kalau kita faham tangan umum tuan-puan, mula di sini semua tak boleh pegang. Semua tak boleh pegang. Ni pun tak boleh, ni pun tak boleh, hujung pun tak boleh. Ni pun tak boleh. Kenapa? Kerana kita faham tangan. Tu kena cara pegang kena spesifik juga. Apa maksud tangan? Tangan ialah tapak dan perut saja. 3 tempat lagi tak batal wudu. Tempat pertama belakang tangan tak batal wudu.
Basuh begok pakai belakang tangan tuan. Macam ni contohlah kita ada wuduk nak basuh begok kita. Contoh saja. Begok batal wuduk. Lepas batal wuduk ambil wuduk tak basuh begok. So lepas tu nak basuh balik. Nak basuh tak bagi batal wuduk. Boleh. Ni contoh sajalah. Awak tanya kok mana pula dah. Begok basuh apa ni? Dia wuduk batal, bukan begok dulu baru batal wuduk. Dia begok tu dia ambil wuduk dengan tak basuh. Boleh sah. Yang kata tak basuh begok ambil wuduk tak sah. Boleh. Begok ni pula tempat. Kalau kering, sunat je basuh, tak wajib basuh. Ni yang tak katakan tajuk begok tu sedap mengaji tu kan. Tajuk nama dia istinja. Tu sedap tu. Tahu apa hukum basuh begok. Ada hak wajib basuh, ada sunat basuh. Tak basuh begok pun tak apa. Haji, tak boleh duduk kat haji ni. Jenis tak basuh begok. Sunat je basuh. Ada jenis berak yang tak wajib basuh. Tu kena tahu lah. Sekejap lagi balik dia beramal teruk. Tak basuh begok dah mengaji malam ni. Dia tak tahu jenis macam mana. Kena tunggu dululah. Nanti mengaji betul-betul dulu. Jangan terus dengar tak confirm terus buat. Tu panggil tiru basi tu. Tak boleh tiru-tiru. Dia kena confirm dulu. Dia ambil wuduk, basuh macam mana? Basuh pakai belakang tangan. Ataupun mudah fahamnya, basuh anak dia lah. Basuh cucu dia. Basuh kecil anak. Basuh kecil cucu kita. Ataupun basuh begok anak kita, pakai belakang tangan. Tak batal wuduk. Tempat yang kedua mana? Tempat yang kedua tak batal wuduknya ialah di celah jari. Ini tak batal wuduk. Di celah ni. Celah tidak termasuk tempat yang batal. Kenapa? Kerana perut anak jari tak termasuk celah. Ni perut yang batal. Adapun di sini celah tak batal wuduk. Contohlah tuan-tuan, nak basuh kencing anak kita. Kita nak basuh kencing anak kita. Lalu kita pun ada wuduk. Kita kepik pakai ni, kepik zakar dia. Kepik macam ni, basuh. Contoh sajalah, tak kepik pun boleh basuh, spray saja nak bagi contoh. Kepik zakar, kepik macam ni. Tak bagi bergerak, tak pakai elok-elok ni. Lepas tu basuh. Batal wuduk? Tak batal. Kenapa? Kerana ini celah. Kalau nak garu pun boleh. Garu ke zakar. Macam tu. Tak batal wuduk. Garu dalam kain tak payah tanya. Ada orang tak confident. Ustaz, kalau garu dalam kain tak payah tanya tu. Tu bukan sentuh. Terkeluar awal lagi. Tapi dia nak tahulah, nak confident, nak betul yakin. Baguslah tanya tu. Jangan duk sebab dia batal atau batal. Batal tak ke batal. Baik tanya. Tu tak bincang. Ni garu di luar kain. Maksudnya garu di luar kain. Garu dalam kain pun boleh lah. Maksudnya dia nak pakai tangan sendiri. Macam tu. Macam tu. Contoh saya tuan-tuan. Contoh, ngaji fiqh dia kena ria. Jangan kata 18 SF pula. Dia kata ustaz ni lucu sungguh. Bukan fiqh kena ria, transparent. Dia tak boleh main hihi, tak boleh. Dia kena betul-betul. Kalau tidak dia tak jelas. Main hihi tu yang tak jelas tu, dia garu dalam kain, dia kata batal wuduk. Tak batal wuduk. Tu dia batal wuduk. Dia tak tahu sentuh dengan apa makna berlapis. Baik. Tempat ketiga. Mana tempat ketiga tak batal wuduk? Tempat ketiga tak batal wuduk ialah hujung jari. Ni tak batal wuduk. Ni tak batal wuduk. Kita garu zakar kita macam ni. Tak batal wuduk. Tapi hati-hatilah ni. Tak boleh ni. Ni tak boleh. Jangan buatlah, nak tunjuk je. Sebab kalau buat bahaya. Ni terkena ni. Batal wuduk. Hujung saja. Bawah kuku kita ni. Hujung. Bawah ni dah perut anak jari dah. Ni dah perut anak jari. Hujung ni tak termasuk perut anak jari. Tak membatalkan wuduk, tak membatalkan wuduk. Itu boleh tengok dalam kitab yang besar-besar. Antaranya ialah dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim. Detail dia sebut. Dalam kitab Matlaq pun sama. Matlaqul Badraini wa Majma'ul Bahrain. Dia sebut tempat yang tak batal wuduk, belakang tangan tak batal wuduk. Ni, belakang tangan dan hujung jari tak membatal wuduk. Kenapa? Kerana tidak termasuk tempat yang batal wuduk. Baik, settle tuan-tuan. Itulah dia tiga kata kunci untuk kita faham sentuh zakar yang membatalkan wuduk. Pertama, kenapa sentuh. Yang kedua, zakar farah halaqah dubur. Dan yang ketiganya ialah cara
sentuh mesti bertemunya kulit zakar dengan dua tempat ini, iaitu tapak tangan dan juga perut anak jari. Baik, kita terus yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kata pengarang kita yang keempat ni mudah saja. Yang keempat daripada 4 perkara yang membatalkan wudu ialah hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tidak tetap pada tempat kedudukannya. Baik, yang keempat ni tuan-tuan, perkara batal yang keempat apa dia? Yang lebih mudah daripada yang lain, iaitu hilang akal. Dia beza hilang akal dengan tidur. Hilang akal dengan sebab apa? Sama ada hilang akal itu dengan sebab gila, walaupun satu lahzah gila. Dia faham, orang lain tak nampak sebab satu saat saja gila. Ataupun 1 minit saja gila. Orang lain tak perasan pun gila. Dia sedar, dia dah gila sekejap. Tiba-tiba dia baru realize, oh, maknanya aku gila sekejap tadi. 1 minit. Batal wudu. Hilang akal, sama ada sebab hilang akal ini dengan sebab gila, ataupun dengan sebab mabuk, ataupun dengan sebab pitam. Hilang akal. Walaupun sekejap hilang akal tadi. Tak kisah, lama tak diambil kira, asalkan hilang. Dia nak point dia, hilang akal walaupun sekejap. Sama ada sebab hilang akal itu gila, ataupun orang panggil mabuk ataupun pitam. Mabuk sama juga, ataupun pitam. Pitam ni panggil pengsan. Tak sedar diri, sekejap saja. Sekejap saja dia pengsan, maka batal wudu kalaulah dia ada wudu. Ini mudah. Baik. Dan ataupun tidur. Ada tidur yang tak batal wudu. Sebab tidur dengan hilang akal ni dia beza. Tidur dengan gila dia beza. Tidur dengan mabuk dia beza. Tidur dengan pengsan dia beza. Tidur ni yang batal wudu, tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Maknanya ada tidur yang tak batal wudu. Tidur yang tak batal wudu macam mana? Dia tidur yang kekal ataupun tetap dua papan punggung dia. Tak bergerak dua papan punggung dia. Sama ada cara dia nak kekal itu tak, cara dia nak nak tetapkan papan punggung dia tak menjadi isu. Buatlah macam mana pun, asalkan tetap papan punggung dia tak batal wudu. Walaupun tidur lama. Contohlah tuan-tuan, contoh nak cara dia nak parking, nak bagi dua papan punggung dia ni pak kemah. Contoh dia parking menyandar. Dia menyandar ni kemah lah, dua-dua papan punggung dia tak bergerak. Maksud apa tetap tuan-tuan? Maksud tetap ni tak bergerak ke kiri, kanan, depan, belakang. Bukan sekejap tertemuh ke depan, bukan sekejap ke kiri, bukan sekejap ke kanan. Bukan. Memang betul-betul dia parking dulu. Sama ada dia menyandar, ataupun ada orang tolong pegang sekejap, aku nak tidur. Dia arah kawan dia. Sedap juga. Kawan dia pegang. Tetap. Ataupun dia tak menyandar, tak ada siapa pegang. Cara yang ketiga, ataupun dia parking. Dia letak dua tangan. Betul-betul. Kemah, dua tangan, tak tertomoh ke depan, tak ke belakang, dan tak ke kiri, tak ke kanan. Betul-betul. Ini kena confirm lah. Ada orang dia buat parking jemaah kan. Mula baca khutbah, Alhamdulillahil qail. Dia parking. Kemah parking. Dia tak perasan. Kadang-kadang tertumus dah depan. Kita ada perasan duduk tepi dia ni. Tu terangkat punggung tu. Exhaust dah terangkat dah. Tak boleh. Tu tak batal wudu. Dia kena betul-betul kemah. Ada juga lah orang buat tapi tak jadi.
Kemas sekejap sebelum dia tidur. Dia dah tidur, dia pun tak tahu. Terpaki atau temuah ke depan. Sekejap-sekejap, nak ke belakang pun ada. Nak ke belakang, baru dia sedar. Sedar tu, tak ambil wuduk lain. Perasan dia ada wuduk lagi. Sebab apa? Dia kata dia paki. Walahanya apabila nak terpelating ke belakang itu, dah tak kemah dah tu. Kedudukan dia. Tak boleh dah, batal wuduk dah. Dia syarat batal wuduk. Walaupun dia tak confirm, ataupun dia confirm. Dia kata tak keluar angin pun. Itu perkara batal wuduk yang pertama. Keluar angin. Dia kata aku yakin tak keluar angin. Waktu aku tidur tadi. Dia tak faham. Bukan ke keluar angin. Ke tidur yang tak tetap apa punggung. Batal wuduk juga. Kalau gila, faham. Kalau mabuk, faham. Kalau satu lagi tu, pengsan, faham. Tidur, tidur yang tak batal wuduk, yang kena tetap apa punggung. Baik. Itu syarat dia. Saya sikit lagi tuan sebelum isyak. Kita masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula, itu tajuk baru. Okey, tajuk baru kita nak bincang tata cara mengambil wuduk yang sempurna. Dia ada tata cara dia. Cara nak mengambil wuduk yang sempurna. Kita nak tahu mana wajib, etika yang wajib, mana etika yang sunat. Combinekan untuk dapat pahala lebih. Buatnya wajib, buat yang sunat. Itu kita nak tahu. Pun tujuan kita belajar tuan-tuan bukan saja untuk mengesahkan amalan kita. Bukan setakat tu. Tapi kita nak tambah, nak improve kualiti ibadat. Supaya pahala dia bertambah. Nak tambah pahala ni tuan-tuan, kena tahu yang mana perkara sunat ketika ambil wuduk. Basuhan sunat, border mana? Border mana basuhan wajib, dapat pahala wajib. Lebih itu sunat, dapat pahala sunat. Itu dia panggil cara perbuatan sunat. Ada bacaan sunat. Tu. Kita nak tengok yang paling penting perbuatan itu. Wajib dan sunat. Sebab kalau tak dulu wajib, tak sah sembahyang kita. Kenapa? Kerana tak terangkat hadas. Walaupun tak terangkat hadas tu tuan-tuan, besar kita kata sainci je tempat yang tak terangkat hadas tu. Kita tak tahu rupanya tempat tu wajib, border wajib. Ingatkan sunat. Kita tak basuh lah, ataupun basuh tak sempurna. Tak terangkat hadas. Dinamakan dia tak ada wuduk. Dinamakan bahasa akademik, dia berada dalam hadas kecil. Walaupun hadas yang tak terangkat, yang tak suci, tak bersih tu hanyalah 1 inci ataupun 1/2 inci saja tempat dia. Dia tak tahu tempat ini wajib, tempat lebih tu sunat. Border tu. Border tu lain itu kena lebihkan. Wajib lebihkan sedikit. Lebihkan banyak daripada sedikit itu. Lebihkan banyak itu sunat. Baik. Mana tajuk dia? Bermula. Suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Dia kata suci ni, cara nak suci hadas kecil. Ni kita belajar dulu, hadas ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Hadas ni ada 2, hadas besar dengan hadas kecil. Nak kena ingat balik kenapa panggil hadas, kenapa panggil najis. Tu pun kena balik sebab dia bagi lagi clear. Kita dah panggil hadas najis apa beza? Itu kita dah bincang sebelum pada ni. Dan kenapa dia kecil? Sama juga kita dah bincang. Kenapa nama-nama? Dia panggil ilah tasmiyah. Kenapa nama ni kecil dan kenapa nama hadas ni besar? Hadas tu kita tahu dah. Kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Ada kotoran ni dia panggil apa dia? Yamna'una sihhatus salah. Boleh menghalang daripada sah sembahyang. Tu dia panggil hadas. Hadas ni yang pertama besar. Apa maksud besar? Besar ni dia berada, kotoran ini berada di seluruh badan kita. Tu besar. Yang kedua, nama dia hadas kecil. Kita dah beritahu dulu tuan-tuan, nama illatul tasmiyah ni ada 2 sebab nama ni. 2 nisbah. Nama hadas kecil ni, pertama, kenapa nama hadas kecil? Kerana nisbah kepada larangan sedikit tak banyak. Kita akan belajar akan datang. Orang yang tak ada wuduk lebihkan 7 perkara yang haram dia buat. Tak banyak.
Itu nisbah pertama. Kenapa panggil kecil? Yang kedua, kenapa panggil kecil? Hadas ni kecil kerana nisbah tempat wajib basuh. Tak banyak. Ada 4 saja tempat. Ini nak belajar cara basuh. Sebab wuduk ni, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada perbuatan yang kita buat. Perbuatan basuh 4 tempat ini, dan dengan ada niatnya, tu dia panggil wuduk. Dipanggil perbuatan basuh 4 tempat, dan niatnya, dan ikut tertibnya, itu dipanggil wuduk. Kalau tak sempurna, tak nama wuduk. Kita tengok basuh dapat tempat tapi tak sempurna, tak nama wuduk. Ataupun basuh sempurna 4 tempat tapi niat tak sempurna, tak kena tempat. Niat ni dia ada tempat yang dikhususkan oleh syarak. Niat tak kena tempat, tak dinama wuduk juga. Hanya di sisi kita je nama wuduk. Sebab tu wuduk ni tuan-tuan, nak kena sempurna basuh 4 tempat, nak kena ada niat, dan nak kena tertib. Tu dipanggil wuduk. Sebab itu dipanggil hadas wuduk. Orang tak ada wuduk ni dipanggil hadas kecil. Kecil. Kenapa? Kerana hadas kotoran 4 tempat saja. Mana 4 tempat itu? Kotoran berada di muka, yang kita nak basuh, nak buang ni. Yang kedua, kotoran tangan hingga siku. Yang ketiganya ada di kepala. Yang keempat ada di kaki. 4 tempat ni sahaja kotoran yang tak nampak ditengok. Melainkan Allah buka hijab. Allah panggil kasyaf. Ada hamba Allah Ta'ala muqarrabin, orang yang muqarrabin, orang hampir dengan Allah Ta'ala, dia boleh nampak wajah orang yang tidak ada wuduk. Tu kita tak nampak. Sebab apa? Sebab memang adabnya, biasanya hadas ini kotoran yang tak nampak. Tu panggil hadas. Najis nampaklah. Darah najis, nanah najis, tai kucing najis, kerana kotoran yang dapat dikesan oleh panca indera. Tu dipanggil najis. Tu. Baik, tengok. Bermula suci daripada hadas kecil itu. Yang ini bermula cara suci itu, cara nak suci daripada hadas kecil itu macam mana? Dengar. Dengar tu dia panggil qaid kepada cara. Cara macam mana? Dengan mengambil wudu. Ataupun dalam ibarat kita lain, dia kata dengan mengangkat hadas kecil. Tu niat mengangkat hadas pun boleh, niat mengambil wudu pun boleh. Baik, settle. Yang pertama, bermula fardu wudu itu 6 perkara. Kena sempurna 6 perkara. Kena sempurna 6 perkara baru panggil wudu. Basuh 4 tempat, kena ada niat, kena tertib. Itulah dia 6. 4 niat, 4 anggota, niat dan tertib. Itu dipanggil 6 fardu wudu. Bermula wudu itu, baik. Bermula nak dinamakan wudu di sisi syarak. Tu. Dalam kitab dia ringkas itu apa? Bermula wudu. Tak tahu apa dia wudu tu. Nak nama wudu di sisi syarak. Lepas tu nak belajar tu apa? Bukan kita, orang panggil apa? Belajar sekadar nak ambil tahu pada nama, tidak. Kalau sekadar nak ambil tahu pada nama, belajar sekolah rendah dah okey dah keempat. Sebab apa? Sekolah rendah dulu kita belajar ni nama rukun. Ni apa nama ini? Nama wudu. Belajar dah. Ni rukun wudu. Ni nama rukun wudu. Kita pun buatlah wudu. Tak tahu kita buat tu nama ke ataupun hakikat sebenar wudu. Kadar orang panggil level kita sekolah rendah, cukuplah sekadar mengenal nama dan satu demi satu juzuk. Tapi hakikat sebenar pekat sekolah rendah tak kenal lagi tuan-tuan. Naiklah pekat orang tua, baru kita belajar nak kenal sebenar-benar diri wudu, bukan nama wudu. Ni orang tak faham tuan-tuan, orang tak nak belajar wudu, tak nak belajar sembahyang. Dia ingat kita nak belajar ni ilmu tentang nama sembahyang. Ni nama rukun ni. Ni 13-nya apa dia orang panggil? 13 rukun. Tu nama baru. Yang kita nak belajar apa dia? Nak belajar ni yang kita buat tu betul tak nama sembahyang di sisi syarak. Kita nak buat apa? Nak buat diri. Lepas tu yang belajar tu nak mengenal diri sebenar sembahyang di sisi syarak, bukan mengenal nama. Bukan mengenal ini rukun. Mana nama rukun ni? Qiyam itu rukun.
Kita nak kenal yang kata diri qiyam tu apa dia. Kenapa? Nak buat qiyam bagi betul. Oh, kita tengok dia qiyam betul. Inilah dia diri qiyam. Qiyam tu nama. Tapi yang nak buat sebenarnya perbuatan rukuk tu. Dan perbuatan bangkit qiyam tu. Allahu Akbar. Apa nama tu? Nama dia ialah takbiratul ihram. Nama takbiratul ihram. Kita bukan nak kenal nama saja. Kita nak diri takbir jadi tak kita buat. Maka nak kena belajar. Ada berapa cara nak bagi jadi takbir? Bagi jadi diri takbir. Ada berapa cara? Kita akan belajar. Kitab kita ni ada 21 tuan. 21. 2-3 bulan nak habis. Belajar, nak bagi kenal takbir saja. Kenapa? Kerana kita nak buat diri. Ni orang yang tak ada kesedaran sebenarnya. Tak salah dia juga. Sebab dia tak ada kesedaran ambil tahu nak kenal hakikat diri syarak, diri agama, diri sembahyang, diri wuduk. Dia ingat nak kenal nama. Nama kita dah kenal sekolah rendah lagi. Hafal sekolah rendah 13 rukun. Sebab apa? Sebab kita dah mengenal nama syarak, nama agama kita Islam, nama ibadat kita sembahyang, nama dia rukun 13. Buat belum tentu jadi tak jadi lagi diri dia. Ni dia panggil bermula wuduk. Apa makna bermula wuduk? Bermula fardu wuduk. Bermula nak dinamakan. Bermula fardu wuduk itu. Baik, silap. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Fardu dengan 6 perkara tu beza. Dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita bermula fardu wuduk. Dua benda beza tu. Tu. Malam ni kita tak masuk lagi rukun pertama. Pada ni dulu. Pada nak kenal diri dia dulu. Nak kenal diri dia baru bulan depan minggu akan datang baru kita cerita rukun pertama. Baik, bermula fardu wuduk. Dua benda berbeza. Kita nak kenal apa? Kita nak kenal wuduk. Tapi nak kena tahu juga lah fardu tu. Fardu ni apa dia tuan? Fardu ni dia panggil apa? Dia panggil malabudda minhu. Tu kita tahu. Benda yang kena ada. Ataupun satu lagi, dia panggil juz'um mahiyah. Juzuk daripada diri benda. Bukan benda. Juzuk baru. Sebahagian daripada diri. Itu dia panggil fardu. Fardu apa kita nak belajar? Fardu wudu. Sebahagian ataupun juzuk daripada wudu. Nak nama wuduk kena ada berapa? Tu. Ialah 6 perkara. Nak nama wuduk tuan-puan kena cukup kita buat sempurna 6 perkara. Tu nak belajar 6 tu. Nak belajar hakikat basuh muka. Sebenar-benar basuh muka macam mana? Basuh tangan hingga siku macam mana? Sapu air di kepala macam mana? Basuh kaki macam mana? Niat macam mana? Tertib macam mana? Baru nama wudu. Kena cukup 6 ni. 4 campur 1 campur 1. 4 anggota basuh dan niat dan tertib. Orang tua-tua dulu dia kata apa? Dia kata 4 yang basah, 2 yang kering. Ni. Mudah nak ingat anggota wudu, fardu wudu ni. 4 basah. Kenapa 4 basah? Kena basuh 4 ni. 2 kering. Kenapa 2 kering? Tak perlu basuh. Apa dia kering 2 tu? Niat. Lagi satu tertib. Tak nampak dua-dua tu. Niat dalam hati ni. Tak ada basuh apa? Tak perlu basuh. Niat. Satu lagi tertib. Susun ikut susunan yang betul. Tu 4 basuh 2 kering. Orang tua-tua semua dia buat dia unik sikit cara dia nak ingat. Baik, settle tuan-tuan. Kesimpulan kita tahu nak nama diri wudu mesti basuh sempurna 4 tempat dan niat sempurna dan tertib sempurna. Jadi 6 ni, 6 rukun, 6 fardu ni kena clear baru nama wudu. Satu persatu nama apa? Orang kata basuh tangan nama apa? Tak nama wudu. Basuh tu nama apa? Itu nama fardu wudu. Sebahagian daripada diri wudu, baru sebahagian daripada diri wudu. Samalah konsep dengan semayang pun tuan, rukun. Rukuk bukan solat. I'tidal bukan solat. Tahiyat akhir bukan solat. Apa ni apa? Sebahagian daripada diri solat.
Nak cukup, nak panggil solat, kena cukupkan juzuk dia. Cukup juzuk. Berapa juzuk? Cukup 13 kalau solat. Kalau wuduk 6. Dan jangan cukup saja, sempurnakan pelaksanaan mengikut terma dan syarat yang diperuntukkan oleh syarak. Itu yang kena belajar. Kena sempurna. Nak tahu macam mana sempurna. Sekadar cukup, kita tahu dah. Kalau rendah dulu, apa dah? 13 rukun cukup orang buat. Cuma sempurna. Baik, saya itulah dia panggil bermula fardu wuduk. Itu 6 perkara. 6 perkara, cukup 6 dipanggil wuduk, satu persatu dipanggil fardu. Sebab tu dia kata bermula fardu. Kenapa? Kerana nak bilang satu persatu fardu. Wuduk, fardu, wuduk. Wuduk apa? Wuduk tu fardu yang kita nak bilang satu persatu sehingga dinamakan wuduk. Ada berapa? 6 perkara. Kena cukup 6. Tu. Settle. Habis. Last sekali tuan-puan, nombor 1 kita akan bincang bulan depan, akan datang. Last sekali apa dia? Kenapa, apa beza di antara fardu dengan rukun? Ini dah maklum dah, kita ulang saja. Solat dipanggil rukun solat. Wuduk dipanggil fardu wuduk. Makna sama. Sama je makna. Mala budda minhu juz'un min mahiyah. Sama, dua makna. Fardu pun dua makna. Rukun pun dua makna. Tapi beza apa? Beza nisbah. Kalau fardu, kalau panggilan itu rukun, nisbah kepada apa? Nisbah kepada jenis ibadat yang wajib. Bukan sunat. Yang wajib mualah. Berturut-turut antara rukun ke rukun yang lain. Wajib. Tak boleh delay. Tak boleh tangguh. Itu dinamakan rukun. Tak boleh nama fardu. Kalau fardu ni merujuk kepada jenis ibadat yang tak wajib berturut-turut antara fardu pertama ke fardu kedua. Tak wajib berturut-turut. Hanya sunat berturut-turut. Kita akan belajar ke datang apa perkara sunat. Kita akan combinekan sekali. Setiap basuhan itu, dia ada perkara wajib, ada perkara sunat. Contoh macam mana tuan-tuan? Fardu pertama basuh muka dan niat. Fardu kedua tangan. Adakah wajib teruskan macam solat? Solat lepas rokok kena i'tidal. Tak boleh delay. Tak boleh berhenti makan nasi dulu. Tak boleh berhenti sembang dulu. Tak boleh berhenti pergi kedai dulu. Balik sambung solat. Tak boleh. Kenapa? Kerana rukun. Tetapi fardu, dia tak panggil rukun. Dia panggil fardu. Kenapa? Kerana wuduk tak wajib mualak. Sunat mualak. Mualak ni makna berturut-turut antara fardu pertama basuh muka dan niat dan fardu yang kedua basuh tangan. Boleh kita basuh muka, kemudian berhenti sejam ke 2 jam. Basuh tangan hingga siku balik. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh. Pagi tu lepas subuh, kita ambil wuduk. Ambil wuduk apa? Basuh muka. Basuh muka dengan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tangan tak basuh lagi. Tunggu 2 jam lagi. Jom kita mengetai dulu. Ajak tu Bilal, ajak tu Imam. Jom kita mengetai dulu. Dia mengetai 2 jam. Lepak di kedai. 2 jam dia lepak di kedai. Mengetai lah kat mana pun. Tak payah tanyalah dia cai ke di mana pun. Lepas balik rumah, 2 jam dah. Baru dia basuh tangan hingga siku. Basuh tangan hingga siku. Lepas tu pula pergi kedai. Bini kata, "Ban, nak masak tiap hari ni. Gula pun habis. Minyak pun habis, telur pun habis. Pergi beli sekejap." Oh, dia pergi beli. Tak ada basuh sapu kepala, tak ada lagi. Baru basuh tangan hingga siku. Siap. Tinggal. Nak cepat ni. Bini kata, cepat ban. Jangan duduk tangguh. Dia pun tak tangguh dah. Celapak ambil kunci, tunggu. Pergi kedai. Balik kedai. Sambung apa? Sapu kepala. Sapu kepala. Lepas sapu kepala, kaki. Tak basuh lagi. Nak basuh bila? Nak basuh pergi sembahyang Zuhur. Jom kita pergi ke Surau Desa Putra Kheriat. Sampai di surau baru basuh kaki. Sah ke tidak? Sah. Bila dia ambil? Lepas subuh tadi. Sah ke tidak? Sah lah dia cerita sah ni. Cuma tak dapat pahala sunat. Wajib ke mualak? Tak wajib. Jadi buat pelik pula benda simple ni. Pelik bagi orang tak mengaji.
Orang suruh mengaji tak mau ngaji. Semayang je kerja nak. Semayang rajin, ngaji tak rajin. Itu problem. Ada gen hak jenis semayang saja rajin, zikir saja rajin, tapi tak mengaji culah. Tu bahaya tu Pak. Tok Guru saya dulu. Dia kata apa? Dia kata mu nak dapat pahala lebih ni, pahala lebih. Mudah aja dia kata. Mu ceritalah kepada orang, wirid jadi wirid. Ajaklah orang mengaji. Pahala mengaji ni besar tuan-tuan. Saya sebab tu tuan-tuan jangan cemuh saya cerita. Ni bukan tegur siapa-siapa, tidak umum. Mana tahu dia dengar ni dia rasa kesedaran nak mengaji, dapat pahala kat kita. Tunggu saya kata kalau siapa tahu nilai pahala mengaji fardu ain sangat besar, dia tidak akan membiarkan masa berlalu tanpa mengaji. Ni kita tak nampak. Tak nampak tuan-puan. Setahun sekali je mengaji. Mengaji bab semayang setahun sekali. Nasib baik mengaji juga. Semayang pula hari-hari. Ambil wuduk hari-hari. Bila modal ambil wuduk dia belajar ambil dulu. Kafar umur 12 tahun dulu. Modal tu lah ambil wuduk hari ni. Tak tahu basuhan wajib mana, basuhan sunat mana. Tak tahu mana sepadan wajib, mana sepadan sunat. Mualak pula ada 3. Mualak sunat pertama, mualak basuhan, mualak pada basuhan pertama, basuhan kedua, mualak pada anggota. Banyak pahala sunat kita dapat kalau kita tahu. Kita cerita je pada orang, dia kata. Mana tahu dengan kesedaran kita cerita, orang akan belajar, pahalanya dapat pada kita. Sebab tu tunggu saya ni, dalam kuliah dia ni selalu dia sebut. Mengaji ni, keluar balik, mengajar orang, sebarkan ilmu fardu ain, bagi orang reti. Kerana kita bantu, insya-Allah pahala dia dapat. Pahala besar fardu ain tu Pak. Besar ini? Dia punya tak sama dengan belajar hadis. Hadis tu fardu kifayah. Tak sama. Tu nak bagi kita ada kesedaran mengaji fardu ain tu lebih besar. Bukan tak bagi mengaji hadis. Mengajilah juga. Mengaji hadisnya, mengaji tafsirnya, mengaji ilmu-ilmu alatnya. Macam anak-anak kita kecil-kecil ni semua modul dia belajar. Tapi kita ni tuan nak create pahala besar tu dulu, jangan tinggal. Sebab inilah aset kita untuk panggil ikan pasif kita lepas kita mati. Mana tahu tuan kita ajak orang tu mengaji, kita dah mati lama dah. Tapi dia belajar. Kita mati dah, dia tak mati lagi. Lepas tu pula dia pula sebar pada orang lain. Bertambah kita punya pahala. Baik, saya wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Itulah dia. Kalau tanya apa beza di antara fardu dengan rukun. Ya. Apa ni? Okey. Inlan. Sedikit inlan tuan-puan. Kita ada ni untuk orang yang free. An-Najah kan? Kita ada program bulanan kita ni, kita dipanggil Daurah An-Najah di Surau An-Najah Putrajaya. Bila kita buat hari Ahad minggu kedua dan Ahad ketiga. Bagi tuan-puan yang ke lapangan boleh sama-sama mengimarahkan Surau An-Najah Preshin 9. Kita baca mula pukul 9 sampai pukul 12. Dia lain macam sikit lah. Sebab itu kita fokus tu, intensif kita panggil. Macam kita maghrib isyak ni dia sekejap saja, paling lama pun 1 jam. Sana kita baca hampir 2 jam, tapi break lah. Kita baca pertama 1 jam, kita break, minum air, makan nasi apa, sambung balik. Kita ada 3 kitab asas kita baca. Kitab pertama, kitab fiqh, Sulamus Sibyan yang tebal tu. Kitab yang kedua ni ialah kitab akidah. Kitab basic akidah, 13 ciri ketuhanan. Kita nak fokus, nak cover basic, nak bantu masyarakat setempat supaya bagi dia kenal Tuhan. Kadang-kadang dia kenal nama saja. Ciri Tuhan sebenarnya dia tak kenal. Ini kita nak bantu masyarakat setempat supaya dia clear ataupun lepas tanggungjawab mengenal Tuhan. Sekadar basic 13 ciri ketuhanan. Dan yang ketiga tuan kita ajar juga kitab basic ketiga apa dia? Kitab tasawuf. Cara untuk bersihkan hati daripada riak, daripada apa, dan kita belajar amalan. Dia fokus kitab kita Simarul Jannah tu dia lebih kepada amalan untuk beramal. Zikirnya macam mana, adab zikirnya macam mana, kena yakinnya, semua dibincang dalam kitab Simarul Jannah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.